Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun tak ramai tapi insyaAllah kita akan meramaikan nanti. Macam Dr. Badrul cakap, kita dah sampai hari terakhir. Dah last hurdle dah. Dan dah habis dah, sikit je lagi. Jadi harapnya selepas malam semalam dengan terajahan, dengan nyanyian semua, kita dapat tidur dengan nyenyak, dah makan semua, dah rehat. Ustaz nampak fresh lagi. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa lah, kita teruskanlah dengan tajuk Ustaz Ismail boleh baca, Sedekah Jariah Legasi Keluarga Misali. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Musi, sahabat-sahabat, ikhwah dan akhwat, anak-anak yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Saya ni bukan jenis orang yang suka dengan cerita-cerita mistik. Tak apa sukalah dengan benda tu. Tapi dari semasa-semasa ada benda-benda tu berlaku dalam kehidupan kita. Saya nak kaitkan sikit dalam nak warm up pagi ni. Sebab dah kata nampak segar ni. Kisah ni berlaku lebih kurang dalam agaknya hampir 10 tahun yang lalu lah. Ketika kami bertugas di kampung Janda Baik kalau tak silap. Masa tu tengah buat training kat kampung Janda Baik. Di sebelah tengah harinya datang seorang orang kampung sebab dia tahu ada ustaz-ustaz dekat dalam camp program tu. Dia kata minta tolong ustaz datang kat rumah kami sebab mak kami ni tak mati-mati. Dia cakap mak tak mati ni maksudnya maknya dah lama sakit, koma, tak sedarkan diri kat rumah dalam suasana orang kampung kan. Tapi tak mati-mati. Jadi dia takut mak dia ni ada membela hantu raya lah apa semua macam tu lah. So instead of dia panggil hospital, dia panggil ustaz kan. Jadi kawan saya pergi dalam keadaan berdebar-debar sebab kami tak kerti apalah benda-benda macam ni, tapi pergi je. Dan bila sampai ke rumah keluarga berkenaan, mak dia yang terbaring dekat dalam bilik tu, keadaan bilik tu sangat kotor, ya? Bau hancing, kain batik bertepek-tepek dekat lantai dan mak dia dalam keadaan yang tidak terurus, najis, merata-rata. Jadi kawan saya hanya secara spontannya apa-apa pun bersihkan dulu yang ni. Bersih, kutip semua kain-kain yang kotor ni, angkat, buang keluar. Lepas tu mak ni bersihkan, mandikan dia, lapkan dia sampai bersih. What's next? Tak tahulah, tengok dulu macam mana kan. Yang tu kena buat dulu. Nak jadi ceritanya, selepas maknya dimandikan, dah dibersihkan, mak dia sedar. Mak dia kata, aku nak semayang. Jadi anak-anak semua tak tahu nak buat macam mana. Mak tak boleh nak bangun. Jadi kawan saya ni ajarkanlah, ambilkan wuduk untuk mak semua. Mak dia ambil, dah diwudukkan, mak dia semayang dalam keadaan baring. Dan kami pun ingat macam dah selesai lah. Balik, lepas asar petang tu, mak dia menghembuskan nafas yang terakhir. Meninggal dunia. Kita tak tahulah apa sebenarnya di sisi Allah SWT. Tapi dari segi pandangan kita sebagai manusia, kalau saya cuba memahami keadaan itu. Mak dia ni adalah orang yang semayang. Orang yang semayang, tapi semayang mak dia tu tak turun ke anak. Ya, anak-anak tak tahu, tak menjaga benda-benda ni. Dan mak dia kerana terbiar begitu, penuh dengan najis, penuh dengan tahi semua, tak boleh nak semayang. Nampak macam Allah tak nak mak dia tu mati sebagai orang yang tak semayang. Jadi sampailah dibersihkan, mak dia dapat semayang, mati sebagai orang yang bersembahyang. Jadi saya nak sebut benda tu kerana selalunya kita ingat hadis Nabi SAW, Rasulullah kata, innamal a'malu binniyat. Itu kita biasa dengar kan. Amal itu adalah dihitung, ditentukan, dinilai berdasarkan kepada niat.
Tapi ada satu lagi hadis Nabi SAW, kata baginda, al-a'malu bil khawatim. Amalan itu adalah bergantung kepada kesudahannya bagaimana. Dan maknanya, kita semua ni, orang tok guru ke, tok mufti ke, ulama besar ke, orang biasa, orang jahil, orang alim, orang pandai, orang bodoh. Sebenarnya kita semua berada dalam medan peperangan yang sama, iaitu berjuang untuk memastikan akhirnya mati dalam husnul khatimah. Kita pun tak tahu kan macam mana perjalanan kita. So dekat hospital, masa saya kerja dekat IJN dulu, saya selalu bawa pengajaran di sekolah, di hospital tu ke kuliah-kuliah maghrib. Saya kata, tuan-tuan, pakcik-pakcik semua, jaga semayang. Orang Malaysia ni kadang-kadang mudah sangat nak qada semayang. Kan, payah-payah sikitlah kenduri ke apa, tak apalah, nanti qada. Jangan, saya kena sebut benda ni masa tuan-tuan dan perempuan sihat. Masa saya sihat. Sebab saya tak boleh ingatkan semayang masa tengah sakit. Kalau kat hospital kan, patient baru open heart surgery, dah sedar, pakcik semayang dah. Tu mati tu orang tu dengan stres dengan nasihat semua semayang kan. Jadi sebelum operation kita boleh ingatkan. Saya ada sesi dipanggil pel talk lebih kurang dalam 10 minit. Ingatkan lepas sebelum dibedah, pastikan perkataan takhir, kalimah syahadah. Lepas tu bila bangun nanti, bila dah sedar, keluarga tolong assist untuk semayang. Caranya macam mana? Sangat relax. Kena bagi tahu awal-awal. Poinnya ialah masa senang-senang kita boleh semayang. Tapi kita kena pastikan kita semayang tu sampai akhirnya kita boleh mati sebagai orang yang semayang. Ya, kata opah saya, taklah nasihat orang tua kan ya. Opah punya nasihat senang je, arwahnya dulu. Dia kata Rizal, kamu semayang, kamu kena semayang sampai semayang sayang kamu. Dia punya ayat orang tua kan ya. Kamu kena semayang sampailah semayang tu sayang kamu. Maknanya selagi tak semayang, tak sedar hati. Ya, maknanya dah jatuh cinta benda tu. Jadi point dia simple je ya. Hari ni hari takhir ya. Pentingnya akhir program macam mana. Awal-awal semangat kan, hari takhir alamak dah balik dah ni kan. Tak larat dah nak dengar ceramah ni. Jadi hari inilah penentu dia. Kita balik dalam keadaan membawa semangat, keazaman untuk cuba memperbaiki apa-apa yang kita rasa kita nak perbaiki dalam hidup kita. Jadi mudah-mudahan program kita ni berakhir dengan husnul khatimah. Dengan kesudahan yang sempurna, balik insya-Allah dengan membawa benda-benda yang baik ya, untuk kegunaan kita bersama. Itulah ceritanya ya, sebab masa banyak konon-kononnya. Okey, hari ini saya nak membicarakan sedikit tentang komponen ketiga hadis Nabi SAW yang Rasulullah beritahu kepada kita bahawa bila mati amalan terputus. Ya, bila mati amalan terputus. Kecuali dengan 3 benda. Dan 3 benda ni kena buat sebelum mati. Ya. Lepas mati tak boleh buat apa dah lah ya. Kena buat sebelum mati. Yang pertamanya, kena ada ilmu. Dan dah ada ilmu, ajar kat orang. Saya bukan ulama, saya bukan profesor. Tak payahlah ilmu yang besar-besar tu. Opah saya bagi ilmu apa dia? Semayanglah kamu, sampailah semayang sayang kamu. Itu yang ditinggalkan nasihat. Dan kita amalkan. Pahalalah untuk dia. Saya sampaikan kat tuan-tuan perempuan. Kalau tuan-tuan rasa benda tu berguna, manfaat, ambil iktibar, kesedaran, dapat lagi pahala dekat opah saya. Yang keduanya ialah waladun soleh yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan ibu dan bapa. Ulama-ulama berselisih pendapat. Kalau saya baca Quran, saya dapat pahala. Saya nak sedekah pahala bacaan Quran saya, Fatihah saya, bacaan Quran saya nak sedekah pahala ni kepada seseorang yang saya niatkan nak bagi pada dia. Ulama bersisih pendapat. Pahala tu sampai ke tak sampai kepada orang yang kita nak sampaikan tu. Ada kata ya, ada kata tidak. Tapi kalau anak yang baca Quran, sama ada dia sedekahkan pahala tu ke mak bapak dia ataupun tidak, tetap ada bahagian untuk mak bapak. Sebab anak baca Quran asasnya hasil daripada usaha ibu bapa memberikan didikan agar anak tu boleh baca Quran. Kita dapat pahala, kita dapat dosa, mestilah atas perbuatan kita. Kita tidak akan menanggung dosa orang lain. Kata Allah dalam Quran,
La taziru wazratun wizra ukhra wa laysa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah dosa seseorang akan dibebankan ke atas dosa orang lain, melainkan setiap orang dibalas berdasarkan perbuatan-perbuatannya sendiri. Kalaulah perbuatan jahat seorang isteri menyebabkan suami diheret ke kemurkaan Allah, bukan sebab dosa isteri, tetapi dosa isteri itu terjadi kerana ada defek pada suami, maka still perbuatan dia juga, bukan perbuatan isteri dia semata-mata. Ya. Oleh yang demikian, kita kena cari jalan supaya anak kita menjadi orang yang berdoa untuk kita. Dan berdoa seminggu selepas mati, mungkinlah tengah emosional lagi, ya, kata pusaka pun tak bahagi lagi, ya, tukar nama tak selesai lagi, apa semua tu, mungkin lagi nak doa. Tapi selepas 20 tahun, selepas 30 tahun, masihkah lagi anak setia mendoakan ibu bapa yang sudah tiada? Mungkin kadang-kadang kita terabai, terlupa. Dan bertuahlah ibu bapa yang anak-anaknya selepas berpuluh tahun pergi, dia masih lagi mendoakan untuk orang tuanya. Dan yang ketiganya ialah sedekah jariah. Sedekah yang berpanjangan. Artinya, tuan-tuan dan puan, sedekah yang nak membantu kita dalam kehidupan selepas mati, dan juga sedekah yang dapat meneruskan memberi kebaikan kepada orang selepas kita dah tak boleh berkomunikasi dengan orang tu, ialah sedekah yang ada spesifik karakter, iaitu sedekah yang jariah. Jariah ni makna dia yang mengalir. Artinya, kalau kita sedekah one shot, dia tetap berpahala, dia tetap sesuatu yang baik, tapi mungkin tak jadi legacy. Sedekah yang kita nak maksudkan ini ialah satu sedekahnya berpanjangan. Saya sangat tertarik dengan persembahan kumpulan yang pertama semalam. Tak ingat warna apa. Oh, merah ya, merah. Ya, sebab sangat menarik, ya. Maksudnya kata, sebanyak mana pun harta yang kita ada, belum tentu harta itu harta kita. Sehinggalah kita menafkahkannya, confirm harta kita. Ya. You bagi 250,000 pelaburan dalam skim cepat kaya, dalam unit trust ke apa yang letakkan tadi tu, saya pun tak ingat apa detail dia. Kita menunggu keuntungannya, rupanya kena tipu. Nasi yang ada di pinggan belum tentu rezeki kita. Tetapi bila kita sedekah sahaja, confirm itu adalah bahagian kita. Namun kita nak explore sedikit, macam manakah kita nak bersedekah, dan sedekahnya itu jariah, mengalir. Pertama sekali, bila kita sebutkan tentang memberi, saya pun dah tak berapa ingat nak bagi contoh dia. Saya bagi contoh begini. Di hadapan rumah kita, ada seorang lelaki tengah bina bangunan. Ya. Anak kita nak buat kajian tempatan, kalau kat Malaysia lah, ya, nak buat kajian tempatan. Dia nak interview abang construction ni tadi. Ya. Dengan muka yang masam, matahari panas ni. Lepas tu anak kita datang. Assalamualaikum bang. Salam. Abang tengah buat apa ni? Ya. Rasa-rasanya apa jawapan lelaki-lelaki tu bagi? Kau buta ke? Tak nampak aku tengah buat ni kan? Marah dia sebab mengganggu kerja dia. Kita pun, alamak, okeylah. Abang marah saya tanya abang tengah buat apa. Dia tanya saya buta ke atau tidak. Ya, laporan dia kan. Lepas tu pergi kat belakang, ada seorang lagi kerja. Kerja sama juga, tengah plaster simen, panas matahari yang sama, tapi muka dia nampak relax sikit lah. Kita pun datang, dia kata, Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Ya. Abang tengah buat apa ni? Oh, saya tengah plaster simen. Ya. Abang tengah buat apa ni? Kata lelaki itu, oh, saya tengah sign check saya. Ya, dia jawab, tengah sign check? Yelah, nanti dah habis kerja ni dapatlah gaji, kata abang tu kan. Oh, lain pula jawapan dia. Dan muka dia pun macam relax sikit. Anak ni pergi pula ke belakang, jumpa seorang lagi pekerja. Tengah plaster simen, tapi tersenyum-senyum, bersiul-siul, nampak bahagia benar buat kerja tu. Dia tegur, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap jawab salamnya. Ya. Abang tengah buat apa ni? Ya. Abang tengah plaster simen, kata ni.
Yelah, tapi kenapa nampak happy sangat? Anak kita tanya kan. Tak ada. Abang ni sambil plaster-plaster simen ni, dah terbayang-bayangkan nanti bila rumah ni dah siap, nanti mak dia masak kat situ, bapak dia duduk kat situ main dengan anak-anak dia, buat kerja rumah. Jadi kalau keluarga tu bahagia duduk rumah ni, abang rasa macam abang ni sebahagian daripada kebahagiaan mereka. Hebatnya ya. Dia ni dulu sepatutnya belajar dekat Oxford. Tapi sebab orang UPU tertinggal wang pos ya, jadi dia kerjalah kat situ kan ya. Allah Akbar, kasihan dia. Jadi tuan-tuan puan, nampak ya? Lelaki pertama, lelaki kedua, lelaki ketiga buat kerja yang sama di tempat yang sama dengan cabaran yang sama, tapi mood mereka tak sama. Yang pertama, stres, risiko hypertension tinggi, kanser, develop sel kanser ya, semua meningkat. Stres. Lelaki kedua biasa saja. Lelaki yang ketiga macam dah berada di kemuncak bahagia, buat kerja yang sama. Apa yang membezakan mereka? Apakah yang membezakan mereka? Adakah bayaran gaji? Tak, gaji sama. Yang membezakan mereka, biasalah ceramah tanya jawab sendiri untuk menjimatkan masa. Yang membezakan mereka adalah dalaman mereka, niat mereka. Lelaki yang pertama buat kerja kerana terpaksa. Kalau aku tahulah panas buat kerja macam ni, baik aku belajar kerja rajin. Boleh kerja dalam bangunan. Ni terpaksa kerja luar bangunan ya. Terpaksa. Kaedah dia mudah. Terpaksa, terseksa. Kalau datang program terpaksa, terseksa lah anda. Kahwin paksa, terseksa mula-mula, tapi boleh diperbaiki insyaAllah. Ya. Terpaksa, terseksa. Lelaki yang kedua, dia relax sikit sebab dia kerja ada matlamat. Matlamat dia ialah untuk menerima gaji. So dia fokuslah kat situ. Penat pun tak apa, nanti hujung minggu dapat gaji mingguan, dah terbayang dah. So dia okey sikit. Tetapi lelaki yang ketiga bukan setakat memikirkan apa gaji nak dapat, tapi dia ada added value. Added value dia ialah dia fikir apakah kesan kerja dia kepada orang lain. Maknanya yang pertama terpaksa, yang kedua menerima, yang ketiga memberi. Dan yang memberi itulah orang yang bahagia. Maknanya memberi lebih baik daripada menerima. Setuju tak? Memberi lebih baik daripada menerima. Okay. Birthday party, mana lebih seronok? Beri hadiah ke terima hadiah? Ada tak orang seronok beri hadiah? Siapa birthday minggu depan ni nak bagi hadiah? Kalau ada orang macam tu, beritahu saya nak friend kat Facebook. Ya. Umumnya lah kan, umumnya dapat hadiah lagi spontan seronok daripada terima hadiah. Habis tu macam mana pula ustaz tadi kata memberi lagi seronok daripada menerima? Tu jangan percaya sangat ustaz ni kan. Kena fikir dulu ya, jangan ikut je kan. Kita tukar contoh lain. Contoh ketiga. Saya pun dah lama tak ingat dah ya, contoh tiga ni. Katalah macam ni. Ya. Saya pergi ke Jepun ya. Anak saya nakkan sangat patung Doraemon yang sama besar dengan dia. Cari kat Malaysia tak ada. Sampai ke Langkawi memang tak ada. Sampai Jepun, saya jumpa patung Doraemon biru bulat tergantung depan kedai tu. Beli, bawa naik kapal terbang, letak sebelah. Sampai dekat rumah, ting tong, tekan loceng ya. Anak-anak pun berlari lah buka pintu. Mak dia pun samalah, lari juga buka pintu. Apa khabar semua? Patung Doraemon yang kamu inginkan sangat, nah ambil. Anak saya punya seronok, dia peluk patung Doraemon tu berguling-guling kat lantai. Soalannya, ketika scene itu berlaku, siapa yang lebih bahagia? Anak yang menerima Doraemon ke bapa yang memberi Doraemon? Rasanya bapa anak happy 5 minit je. Lepas tu kadang dia cabut telinga Doraemon tu, ya, masuk senduk kat sini lah apa semua. Naknya bukan main. Baru 5 minit dah dibunuh Doraemon tu kan. Tapi bapa tersenyum lebar, gembira tengok anak terima hadiah. Dalam kes ini bapa yang memberi lebih bahagia daripada anak yang menerima. Apa bezanya dengan hadiah birthday tadi? Bezanya ialah bapa memberi dengan kasih sayang. Memberi ada kembar dia. Memberi tanpa rasa kasih sayang
Bukan tak memberi, tapi mungkin tak mengundang bahagia. Malah mungkin rasa macam, alamak, Palestin, okeylah 20 sen. Malah, aduh, tangkai jeringnya 20 sen je, tak apalah, yang penting ikhlas. Ya, jawapannya kan. Tapi kalau memberi dengan kasih sayang, beri itu rasa bahagia walaupun duit berkurang. Kalau menyayangi orang yang kita kenal, bapa sayang anak, bagi hadiah ke anak, itu mudah untuk dibuat. Tetapi yang jadi masalahnya ataupun yang menjadi cabarannya ialah macam mana nak memberi dengan kasih sayang kepada orang yang kita tidak kenal. Macam inilah ya, keluar dokumentari dekat Indonesia. Menara berkembar KJJ di Kuala Lumpur adalah kemuncak kesempurnaan seni arkitektur negara Malaysia. Ya, kata begitu. Hebat dokumentari tentang KLCC. Tiba-tiba ada seorang orang Indonesia dekat Semarang ni, kembang kempis hidungnya melihat dokumentari tu. Kamu ni mengapa mas Wah, akulah yang bina bangunan itu dulu, dia katakan. Jadi dia membayangkan, dia datang Malaysia kerja bina KLCC tu bukan sekadar dapat duit balik buat bisnes kat Indonesia. Tapi dia merasakan yang perbuatan dia membina itu ialah satu pemberian yang menjadi kebanggaan kepada rakyat Malaysia yang tak buat apa-apa tu. Mula nak sarkastik ni sebab nak balik dah. Okey, baik. Jadi poin saya ialah kita kena memberi dengan sifat kasih sayang. Silakan. Okey, right. Okey. Dah tergurau je. Cerita saya ni banyak yang tahyulnya ya daripada yang benar. Bila ada ayat Quran itu benar. Yang lain-lain boleh dipertikaikan ya. Okey. Yang pertama tadi soalan tentang minta sedekah. Kat sini ada ke masalah yang macam tu? Tengah makan orang datang. Ada jugalah ya. Tapi di Malaysia tu sangat-sangat banyak. Faham betul ya. Memang mencabar. Saya malah sanggup, minta maaf saya cakap lah, saya sanggup cari tempat makan yang payah-payah sikit, yang saya rasa kat situ tak ada benda tu. Sebab dia sangat annoying. Banyak dan ramai. Cuma yang boleh saya sebutkan ialah, kita tak boleh nak bezakan antara yang benar dan tidak benar, kecuali yang jelas-jelas dia adalah sindiket. Contohnya pusat tahfiz amal. Yang tu saya tak faham kenapa pihak berkuasa setelah dilapor tak ada sebarang tindakan. Dia adalah perhambaan kanak-kanak. Dia punya kepala itu, ya, apa ni, syaitan gondol yang ada kat utara tu. Saya dah geram tu ya. Sebab budak-budak ni semua didera untuk mengutip. Yang itu saya tak bagi. Yang lain-lain pun ya ke tidak. Maka kaedahnya macam mana? Kita ingat ayat Quran, Allah Ta'ala kata apa? Wa ammasaila fala tanhar. Itu garis minimum. Adapun orang yang meminta sedekah, jangan kamu herdik. Herdik tak boleh. Tak bagi tak apa. Minta maaf ya. Sudah. Saya cuba buat macam tu. Walaupun berat hati. Nanti orang kata, tu bukan Ustaz Azizah ke? Ya Allah, kedekut tak hidung masin. Orang tak derma bagi sering, bagi tak boleh lah. Kita boleh terfikir macam tu kan. Tapi kita tak nak membiasakan budaya minta sedekah. Sekarang ni sampai dekat traffic light pun banyak. Ya, kereta berhenti je, approach kereta dekat traffic light. Dah banyak benda tu dekat Malaysia. Dekat Bangi. So nak buat macam mana? Saya ulang balik. Wa ammasaila fala tanhar. Adapun orang yang meminta daripada kamu, jangan kamu herdik. Nak bagi, tak bagi, terpulanglah atas judgement masing-masing. Tetapi herdik, tak boleh. Kau nak apa hal? Orang nak makan? Wah, ni penipu ke? Sindiket ke? Jangan. Ya, elakkan. Itulah yang mungkin boleh saya nampak sebagai guideline. Selebihnya beristihadlah sendiri. Ya, insya-Allah. Kemudian kedua tadi memang betul lah, Oxford tu contoh saja. Permainan bukan betul-betul. Okey. Right, baik. Ada apa-apa soalan lagi ke? Tadi kita ke depan sikit ya, insya-Allah. Baik. Jadi sekarang ni macam mana kita nak memberi dengan rasa
kasih sayang, it seems impossible. Macam mana nak menyayangi orang yang kita tak kenal? Jadi saya nak ambil sedikit contoh daripada sejarah tentang bagaimanakah adanya manusia yang ada ciri-ciri itu, dan ciri-cirinya itu muncul menjadi satu institusi yang besar, iaitulah Daulah Osmaniyah dan institusi wakaf sebagai realisasi kepada memberi dengan kasih sayang. Saya takkan sebut fiqahnya, technicality wakaf, sebab itu pun memang bukan bidang saya. Saya nak suluhkan dari segi memberi dengan kasih sayang saja. Kali pertama, boleh tak habis masa-masa dia. Siapa-siapa yang pernah ke Turki, ya, mungkin ada ramai yang pernah ke Turki. Kali pertama saya pergi ke Turki tahun 1995. Ya. Saya pergi kali pertama tu dalam keadaan tak tahu apa-apa, daripada Jordan pergi saja. Tetapi semasa berada di Turki, banyak kejadian yang berlaku yang menghairankan saya. Kalau kita datang daripada Malaysia, mungkin kita tak rasa sangat. Tapi kalau kita datang daripada negara jiran, negara-negara Arab ini, dia punya perbezaan tingkah laku manusia sangat-sangat ketara. Jadi kami pergi bajet kecil, bajet student kan. Nak pergi bandar ke bandar, naik bas malam supaya tak payah sewa hotel. Tidur dalam bas je. Biasalah macam tu. Kemudian masa sampai di Bursa, satu bandar tu, saya cakap dengan kawan saya, never ever mention about food until sunset. Jangan sebut lapar ke nak makan ke apa. Breakfast dekat hotel, kalau ada tidur kat hotel. Makan sekali saja. Nanti petang, nanti ke malam kan. Tengah hari kita buat aktiviti lain. Jadi malam tu, dipendekkan cerita, kami singgahlah sebuah kedai, tergagap-gagap lah nak makan ni kan ya. Ambil nasi sikit, lepas tu kacang pis sikit, lepas tu ayam seketul, share 2 orang ya. Tengah makan-makan tu, nampaklah orang keliling tu, macam tu kan ya. Masa nak pergi bayar, orang kedai tu cakap, kita faham, walaupun dia cakap bahasa Turki, dia kata, dah ada orang bayar. Dah ada orang bayar? Rugi tak ambil ayam seekor tadi. Masa tu lah terfikir je kan. Orang Malaysia macam tu lah. Rugi tak ambil ayam seekor. Tapi maknanya, dah dibayar. Alamak, dah dibayar. Dan sepanjang perjalanan, kami sentiasa susah nak keluarkan duit. Ya. Sebab sentiasa ada orang belanja. Saya sampai di Antalya, di sebelah selatan dengan kawan saya. Kami tengah jalan, tiba-tiba ada orang muda kejar. Arkadash, panggil macam tu kan. Alamak, ni mesti tak sedekah ni. Jangan laju kan. Dia kejar lagi. Akhirnya kita pun berhentilah. Berhenti pada itu. Dia kata, lebih kurang lah. Kemudian bila saya fikir balik, dia maksud dia, kenapa lari kan? Kita pun tak tahu nak jawab. Lepas tu dia tanya, Mamlakatnes ni, kan awak daripada negara mana? Malaysia. Ya, daripada Musliman? Dia tanya kan. Islam ke? Dia kata, Islam. Terus dia peluk. Oh, nangis. Kejut. Kenapa pula ni? Ni cerita tahun 1995. Yang mana Turki ni masih lagi sangat asing bagi orang Malaysia kan. Macam sekarang ni dah ramai pergi. Lepas tu dia cakap lah pelan-pelan. Dia kata, saya tengok awak, saya tak tahu awak daripada orang mana, tapi Islam. Macam tu. Terus tarik kami pergi kedai, belanja makan satu talam. Apa ni, potato bake dengan ayam lah apa semua tu. Ada lagi gambarnya. Menghairankan. Okeylah. Kalau cerita tu panjang, tak bergerak slide pula. Ni hari terakhir. Kalau habis esok boleh? Boleh tak habis esok? Boleh. Kalau boleh tunggulah, saya balik dulu. Saya tak boleh. Okey. Kali ketiga saya pergi ke Turki. Kali ni saya pergi jalan sebulan. Bersama dengan 5 orang kawan. Saya nak pendekkan cerita dia. Masa saya berada di Ankara, saya kenal seorang je masa tu. Dan dia di Ankara. Dia tumpangkan kami dekat asrama pelajar. Dia tanya saya. Dia kata, Hasrizal, where are you going from here? From Ankara. Saya cakap lah, we are planning to go to the Black Sea area. Maybe to Trabzon. Saya cakap macam tu lah. Trabzon ni lebih kurang dalam 9 jam perjalanan bas daripada Ankara. Dia kata, okey, tak apa. Kita ada kawan dekat Trabzon, dia akan sambut. So dia call orang Trabzon. Orang Trabzon sambut kami. Orang Trabzon diberikan maklumat tentang kami. Dan kami pun naik bas lah. Masa nak naik bas tu,
pramugara bas tu tahan saya. Ya, dia tanya kami lah. Dia kata, where are you going? Saya kata, we are going to Trabzon. Ha? Very far. No tourist, dia kata. Very far. Dia kata, it's okay. We have friends. Walaupun saya tak kenal kan. We have friends in Trabzon. Can I see the name, address? Kata orang bas lah. Saya pun bagilah. Dia pun, oh, okey, sila. Rupanya, Datuk Bandar Trabzon. Saya mana tahu kan ya. Dia kata nombor kawan kan. Sepanjang perjalanan kami dilayan seperti VIP, diberikan segala-galanya lah. Dah sampai Trabzon, orang tu pramugara kata, tunggu biar saya yang telefon Datuk Bandar. Ya, nak bagi tahu yang kamu dah sampai. Kami pun tunggulah dekat kawasan halaman tu. Datuk Bandar datang. Malaysia Arkadaşlar hoş geldiniz. Semua peluk ya. Semua orang tengok, siapa dia datang ni kan. Dan kami semua dibawa, diletakkan di rumah tetamu kerajaan dan diberikan kereta yang ada bendera tu untuk berjalan-jalan selama 2 hari di Trabzon. Lepas tu dia tanya pula, lepas ni nak pergi mana? Saya kata lepas ni nak pergi Rize. Rize ni 2 jam ke utara. Tak apa, kami sediakan bas. Ya. Ingat kot tiket bas kan. Satu bas bawa kami 5 orang, 6 orang saja pergi ke Rize tu. Hantar sampailah ke depan pejabat Datuk Bandar Rize pula. Ya. Macam VIP, dia tak tahu kat Malaysia bujang lapuk 5 orang ni kan. Tak siapa-siapa ni. Selama hampir 1 bulan, sekitar 5,000 kilometer perjalanan, pada masa itu saya spend tidak sampai $150 keseluruhannya. Sebab semuanya orang tanggung. Jadi orang Turki ada satu perangai yang agak menakutkan saya, iaitu mereka terlalu baik melayan tetamu. Dan saya dah selalu ke Turki, sekarang ni dah dekat 30 kali dah berbalik ke Turki. Kajian saya pun ialah bahagian di Turki. Bila kawan Turki nak datang ke Malaysia, saya takut. Takut tak mampu buat baik macam mereka buat baik kepada kita masa kita pergi ke Turki. Jadi, bila kita tengok perangai orang Turki macam tu, yang kita nak siasat ialah bagaimanakah value itu masuk ke dalam amalan mereka. Dan bila kita korek ke belakang, saya nampak satu daripada keunikan Daulah Osmaniyah ialah orang berwakaf di sana sini. Tetapi wakaf Daulah Osmaniyah adalah 1/3 daripada keseluruhan ekonomi Daulah Osmaniyah selama lebih kurang dalam 600 tahun. 1/3 of the economy adalah berasaskan kepada wakaf. Saya tak bukan bidang saya nak mengupas tentang technicality, tetapi bila kita baca dokumen-dokumen sejarah Turki, kita nak tengok apakah yang diceramahkan oleh ulama-ulama. Air. Is it for you or for me? Okay, apa ni? Kita nak tengok dalam dokumen-dokumen sejarah tentang wakaf dikenali sebagai wakfiyat. Ya, wakfiyat adalah manuskrip-manuskrip yang menjelaskan tentang hal ehwal wakaf. So bila kita study wakfiyat ini, kita nak tengok macam manakah penceramah-penceramah 600 tahun ini menggalakkan orang berwakaf. Apakah poin-poin mereka? Ya. Jadi bila kita korek-korek wakfiyat ini, ya, saya ke depan sedikit. Iya. Okey. Disuruh berhenti kot. Dah lah Ustaz, ya. Banyak cakap, banyak dosa Ustaz. Ada 2 ayat Al-Quran yang sering diulang-ulang dalam wakfiyat. Okey, ya. 2 ayat tersebut ialah ayat yang ini, surah Al-Baqarah 195. Dan yang keduanya ialah surah Al-Baqarah ayat 148. Saya terangkan yang pertama tu agak menarik. Ayat ini banyak terkandung dalam dokumen wakaf. Yang mana dalam ayat ini kata Allah SWT, minta tak sempat terjemah ke bahasa Melayu, kalau tak nak campur-campur kan. Kata Allah SWT dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
dan nafkahkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Okay. Macam mana ayat ini dikupas di dalam sejarah Daulah Osmaniyah? Lazimnya, bila kita nak menggalakkan orang infak, sedekah, wakaf, kita akan fokus kepada bahagian yang awal tu. Wa anfiqu fi sabilillah, nafkahkan hartamu fi sabilillah. Full stop. Tetapi, apa yang kita nampak daripada pemerhatian wakfiyat, mereka banyak menekankan tentang komponen yang berikutnya. Nafkahkan hartamu di jalan Allah, itu betul lah ya. Wa ahsinu, perelokkan sedekah kamu. Ini menjadi satu karakter tambahan kepada cara orang Osmaniyah bersedekah, iaitu bukan sekadar bersedekah, tetapi mereka juga memperelokkan sedekah mereka. Macam mana? Ya, saya nak ringkas-ringkaskan. Macam mana? Kuantan banjir 2 tahun lepas. Teruk banjir. Ramailah pihak menawarkan nak bagi bantuan, ya, nak bagi bantuan. Orang pun bagilah sedekah. Apa yang mereka sedekah? Mereka sedekah pakaian. Pakaian macam mana? Roti kirai Piramli tu, roti kirai Piramli, cerita bujang lapuk tu. Baju dah koyak rabak, stokin sebelah, baju dalam, seluar dalam. Bukannya sedekah, tong sampah. Orang sedekah macam tu. Bukan tak bersedekah, bersedekah. Tapi dia tidak memperelokkan sedekahnya. Bagi saya itu obviously lah tidak beretika. Ya, itu tak payah kita panjang-panjangkan. That is not how we should contribute. Tetapi satu lagi bentuk sedekah ialah yang tidak ada elemen wa ahsinu tadi, perelokkan sedekah kamu. Bila kita nak buat projek, contohnya kita nak buat projek sekolah, ya, sekolah tahfiz contohnya. Kami nak buat sekolah tahfiz, maka mohon derma daripada tuan-tuan dan puan-puan. Orang pun derma, dapatlah RM1 juta. Dapat RM1 juta, buat sekolah. Siap. Bila sekolah siap, setahun yang pertama, sebab sekolah baru, cikgunya mengajar, semua berjalan seperti biasa. Selepas tahun, tangga gaji tak naik, gaji tak bayar, pelajar-pelajar berkudis, tak ada nak bawa ke klinik, lepas tu tandas tersumbat, semua orang demotivated. Akhirnya, berlambak-lambak sekolah tahfiz, hidup segan mati, tak mahu. Kenapa? Bila kita sedekah untuk menjayakan satu projek, kita fikir short term, jangka pendek saja. Iaitu yang penting terbina bangunan, dapat employ seorang guru, pengetua, 2-3 orang cikgu, ada pelajar dan jalan. Selepas tahun, selepas 2 tahun, dan itulah yang berlaku. Dan akhirnya sedekah itu tidak jariah. Sedekah itu mati, malah sedekah itu mengundang musibah. Sebab masa depan budak-budak tu dipertaruhkan. Mak bapak hantar anak sekolah tahfiz, dia hantar sekolah tahfiz, sebahagiannya bukan untuk anak tu, untuk dia. Saya perhatikan bila berlakunya program pengijazahan, lulus, bila mak bapak peluk anak, anak berjaya hafal 30 juzuk, mak bapak boleh cakap, terima kasih nak kerana telah memberikan kepada mak dan ayah mahkota berharga itu. Maknanya kerana dia memahami bila anak ni hafaz Al-Quran, nanti mak ayah anak itu akan memberikan mahkota yang akan dipakaikan oleh mak bapak di syurga. Bukan salah, but that is not the actual motive you send your kids to sekolah tahfiz. It's for their own goodness. Your goodness will come later. Kan? Tapi orang macam tu. Jadi budak-budak ni masuk sekolah tunggang langgang, sekolah terbengkalai, akhirnya jadi mudarat. Jadi, Daulah Osmaniyah ada satu sistem wakaf yang unik. Iaitu bila dia nak membuat satu projek wakaf, projek itu bukan hanya kalau nak buat sekolah, nampak sekolah saja, tapi dia akan tengok 360 degree. Apakah yang diperlukan supaya sekolah itu boleh berterusan? Maka, dalam sejarah Daulah Osmaniyah, nanti saya balik semula ke gambar ni, wakaf dalam Daulah Osmaniyah, secara umumnya, dibahagikan kepada 2 komponen. Komponen yang pertama ialah khairat. Khairat ni khairiyat, ya, khairat.
iaitu the buildings and institutions dedicated to the use of public. Katalah nak buat jambatan, nak buat hospital, nak buat masjid, nak buat jalan raya dengan menggunakan konsep wakaf. Tetapi kesemua khairat akan diiringi bersama dengannya akarat, iqarat dalam bahasa Arabnya. Iqarat ini ialah the revenue sources allocated to enable these institutions to live forever and to serve the public. Maknanya bukan setakat menjayakan sekolah, tapi sekolah tu juga dibuatkan penempatan, diadakan kedai, dibukakan ladang dan attach dengan projek wakaf tu supaya generate income, terutamanya pada menampung pekerja-pekerja yang menjalankan institusi wakaf tersebut. Contoh yang paling senang ialah Sultan Murad I, iaitu Sultan Murad II, ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau dikenali dalam sejarah sebagai Abul Khairat, kerana dia adalah sultan yang sangat banyak membangunkan projek wakaf daripada harta dia sendiri. Saya bukan orang ekonomi, tuan-tuan dan puan ada ahlinya. Cuma Daulah Osmaniyah punya setting ekonomi, harta pada negara tak banyak. Harta banyak pada individu. Maka bila kerajaan sultan nak pergi melancarkan peperangan ke apa ke, dia kena buat kempen supaya orang derma. Sebab kerajaan tak kumpul harta. Harta banyak pada individu-individu, keluarga-keluarga mereka yang termasuklah keluarga sultan. Sultan ada banyak hartanya yang dia buat sendiri, tetapi bukannya daripada harta negara. Jadi Sultan Murad yang kedua menerima pengaduan daripada peniaga yang berjalan daripada Edirne ke Izmir bahawa setiap kali mereka melalui bandar Ergene, mereka akan dirompak oleh perompak-perompak yang banyak di kawasan tersebut. Jadi Sultan Murad II fikir cara nak selesaikan masalah ini ialah dia perhatikan rompakan itu berlaku ketika mereka nak menyeberang sungai yang luas di Ergene itu. Jadi Sultan nampak satu daripada caranya ialah bina jambatan. Jadi dibinalah jambatan. Jambatan ini dikenali sebagai Uzun Kopru. Sebenarnya Uzun Bridge. Sebab Kopru tu ialah jambatan. Ya? Uzun tu panjang. Uzun Kopru Bridge, jambatan panjang. Ya? Jambatan ini dibina. Dah siap jambatan, tak cukup. Sebab orang masih lagi boleh rompak. Jadi Sultan Murad fikir, the whole area mesti diubah landscape-nya. Selain daripada dibina jambatan, Sultan memberikan insentif kepada penduduk-penduduk Edirne yang bersetuju untuk berpindah dan memulakan penempatan baru di sekitar kawasan jambatan tersebut. Maka dibuat satu bandar baru, ada sekolahnya, ada pasarnya, ada penempatan baru, ladang dibuka supaya kawasan itu subur dan jambatan itu serve di objektif. Itu poin saya. Jadi maksudnya, bila kita nak bersedekah, dia macam memerlukan ataupun berwakaf, macam memerlukan kepada sedikit paradigm shifting. Saya taklah kata sampai selektif sangat. Tetapi kita plan tu biar complete plan. Supaya jangan sedekah itu hanya dapat berjalan sebulan, setahun, tetapi boleh berterusan. Baik. Kenapakah? Begitu juga dengan satu Kervansarai, Jalaluddin Karatai Kervansarai di Kayseri. Ini adalah merupakan satu institusi yang sudah dibina sebelum zaman Daulah Osmaniyah. Maknanya orang Turki sebelum Osmaniyah, ya, lebih awal. Dibina pada tahun 1240, masih ada di Kayseri sehingga kini. Dokumen-dokumen menunjukkan fungsi dia. Kita boleh tengok ya. Apa yang dia tulis, dia kata ada bahagian department-department dalam tu, antaranya ialah the kitchen, the hospital and medicines, the bath, hammam, shelter, the traveller's animal, food was provided equally for all the travellers, Muslim, non-Muslim, slaves and free person. The traveller's shoes were being repaired and new shoes were being given to those with no shoes. Ya, siapa yang singgah. Kervansarai ni RNR. Ya, daripada Beijing
sampai ke Istanbul, menyeberangi Central Asia. Di setiap kampung ada karavansarai. Karavansarai ini dibuat asasnya ialah kerana menganggap sesiapa sahaja yang lalu kampung kita adalah tetamu kita. Maka kita wajib serve mereka free of charge selama 3 hari. Kalau nak stay lebih, dia kena bayar sikit lah. Maka semua kampung ada karavansarai, ada besar, ada kecil. Maknanya hadis Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Kita baca hadis tu, kita amalkan di rumah kita, kita layan tetamu. Tetapi di zaman ini, mereka baca hadis tu, mereka realisasikan ia dalam bentuk institusi komuniti, buat karavansarai. Dan ia dibentuk dengan secara wakaf. Ya. Jadi sesiapa yang singgah dekat sini, the travelers' shoes were being repaired and new shoes were being given to those with no shoes. Oh, ya, repair, jahit balik. Tak ada kasut, bagi kasut. Free of charge. Ya. All care for animals, including shoeing the horses, was free of charge. Bukan saja untuk penunggang kuda, kuda yang ditunggang pun diberi khidmat. Ya, dia punya ladam kuda tu dipasangkan dengan percuma. A veterinary surgeon was employed to cure sick animals. Singgah sinilah. After examination, the sick travellers will be given the necessary medicines and the treatment. No patient would be allowed to go on his way unless he was cured completely. If a death occurred, the corpse would be sent to his final resting place, also using the wakaf's means. Employees whose salary were paid by wakaf. Maknanya komplit. Bukan setakat buat tengok-tengok ada katil-katil, tidurlah gitu. Tak. Dijaga kebajikan, dimasak. Yang menunjukkan bahawa, saya tak nak bombastik sangatlah. Tapi maknanya, kita ni ada cabaran sedikit. Apakah caranya kita nak buat supaya Allah sayang kita? Dalam setengah masyarakat, kita rasa Allah akan lebih sayang kita kalau kita beribadah kepada Allah individually. Lalu kita pergi Mekah setiap tahun, umrah berulang-ulang kali, boleh pergi. Tetapi kalau nak keluarkan duit derma, kita rasa berat. Sebab kita rasa keredaan Allah mudah datang kalau kita menyembahnya, sujud kepadanya, bertawaf di rumahnya. Tetapi apa yang difahami oleh masyarakat di zaman ini, untuk mendapat redha Allah dan menjadi orang yang bahagia dalam hidup, Allah lebih mengutamakan kita menyebarkan manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Allah doesn't need you. You need Allah. So, Allah tidak menyuruh kita untuk buatlah umrah tak berapa ratus kali ketika orang keliling kita miskin dan memerlukan rotan. Kita kena improve bahagian tersebut. Cara untuk mendapatkan redha Allah, help others. Kata Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu ialah kamu yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. So kita boleh reflect lah. Ambil sikit masa kan. 10 saat reflect. Adakah saya seorang yang bermanfaat kepada orang di keliling saya? We can ask that question. Ya. Bila orang dekat dengan kita aja, dapat macam-macam kebaikan. Ke macam mana? Dan kita kena fikirkan. Baik, itu yang berlaku di sini. Sikit lagi, pendek aja dia punya ni insya-Allah. Kata Syekh Omar Hilmi dalam Ithaful Ahlaf fi Ahkamil Awqaf tahun 1307, terjemahannya, saya tak tengok teks asal dia, the best of waqaf is to dedicate things which people are in need of most. Yang tu pun ambil kira. Bila nak bagi bantuan, berikan bantuan berbentuk sesuatu yang paling orang perlukan. Justru soalan yang timbul, antara bersedekah di bulan Ramadan dengan bersedekah di luar bulan Ramadan, manakah yang lebih afdal? Selalunya kita akan kata sedekah di bulan Ramadan. Orang berebut-rebut buat baik di bulan Ramadan. Bila banyak sangat buat baik di bulan Ramadan, terlebih anak-anak yatim menderita kekenyangan. Ya.
Saya pernah buat program dengan rumah anak yatim dekat Kuching satu, lepas tu dekat adalah 2-3 tempat yang 1-2 tempat yang lain. Budak-budak ni mengadu. Dia kata, "Ustaz, kami tak tahulah suka ke tak suka Ramadan. Bila Ramadan baca Quran tak sempat, nak beribadah sempat. Sebab apa? Lepas main Zuhur dah kena siap dah pakai cantik-cantik ni, orang nak bawa pergi hotel. Jamu makan, robani bernasyid, hijaz bernasyid, menghiburkan mereka. Sepanjang Ramadan, sampai di Syawal, kembali jadi anak yatim. Sampailah ke Ramadan yang akan datang. Kenapa orang semua nak mengejar Ramadan untuk bersedekah? Ada orang di syarikat-syarikat korporat nak bayar, orang dah penuh dah, tunggu dulu. Tunggu Ramadan nanti baru bayar supaya dapat pahala. Kita misunderstanding kita terhadap benda ni sehingga kita tidak melihat objektif yang nak dicapai. Kita ambil hadis secara literal. Sedangkan memberi bantuan kepada yang memerlukan adalah objektif, maqasid yang paling tinggi yang nak disempurnakan berbanding dengan mengejar berlakunya benda itu pada bulan Ramadan yang mengundang pembaziran. So kita kena adjust sedikit lah, tengok apa yang kita nak serve daripada sedekah-sedekah yang kita lakukan. Okey. Oleh yang demikian, bahagian ni bahagian yang susah untuk saya lah, mungkin tak susah untuk Roman. Susah untuk saya faham macam mana cara dibuat supaya masyarakat kita suka tengok orang dapat kebaikan. Dia mesti ada yang itu. Macam saya cerita semalam tentang kenduri arwah tu kan. Di zaman Nabi SAW, bila Rasulullah suruh jiran masak untuk keluarga si mati, sangat senang. Sebab memang society-nya suka tolong orang, mengutamakan orang lain, dan bila orang dapat kebaikan, kita seronok. Tapi kalau kita duduk dalam masyarakat yang philanthropic culture tu tak ada, macam mana nak buat? Contohnya lah, kalau di negara kita, di Malaysia, rata-rata lah, bila bawa kereta, nak keluar daripada simpang, bila kita nak keluar je, kereta yang tu mesti akan speed. Tak ada ke teringin nak bagi satu kereta je lepas. Tak ada, automatik je, sambil-sambil whatever, kau belakang aku. Macam tu. Jadi benda tu subconsciously, biasa saja. Tetapi kalau itulah setting dia, kita nak buat baik, kita buat baik bersyarat. Macam mana buat baik bersyarat? Syarikat kami bersetuju untuk memberi sumbangan, tapi kami nak surau ni dinamakan dengan nama syarikat kami. Dia ada give and take. Daulah Osmaniyah punya wakaf tak ada tu. Bagi. Apa yang nak dapat? Dapat di akhirat. Kepuasan memberi pada melihat orang menikmati pemberian kita. Justru saya rasa menjadi satu benda yang sangat penting untuk kita dalam pendidikan agama ataupun pendidikan akademik biasa ni, kita kena cari jalan supaya bila kita mendidik anak-anak menjadi manusia yang menghormati manusia, dan yang keduanya, suka berbuat baik kepada manusia. Interested in humanities. Saya ada tulis satu artikel lama-lama dulu masa lebih kurang dalam 6-7 tahun lepas kot. Saya tulis buku, tajuk dia artikel yang saya masukkan dalam buku Di Hamparan Shamrock, yang ada buku yang ke berapa ke-9 ke-8 tu, ada tulis kat dalam tu, pendakwah mestilah berminat dengan manusia. Saya tulis artikel tu sebab saya menceritakan tentang keseronokan yang saya rasa semasa membaca novel Frank McCourt. Semalam saya lupa nama dia. Frank McCourt. Frank McCourt ni cerita tentang seorang cikgu bahasa Inggeris yang datang daripada Ireland di zaman kebuluran tu. Dia berhijrah, keluarganya berhijrah ke US, tapi masa Ireland kebuluran, keluarganya patah balik ke Ireland. Kerana desakan hidup yang teruk di sana, dia pergi balik. Frank McCourt ini belajar sendiri dan akhirnya dia jadi cikgu bahasa Inggeris di sebuah sekolah menengah di New York. Masa dia masuk dalam kelas, first class dia mengajar, budak-budak semua bising. Bising apa semua. Dia tak tahu nak bertindak. So dia menolak lah dalam novel dia.
Tak ada pun dalam taklimat ya, perangai pelajar macam ni, macam mana aku nak handle budak-budak ni semua. Tengah-tengah dia berangan-angan tu, satu bungkusan sandwich telah terpelanting ke lantai depan kelas. Dia pun dengan spontan bangun, ambil sandwich tu bertenggong, makan. Makan sandwich tu. Terkejut budak-budak semua, panggil pengetua panggil dia, masuk ke pejabat. Kenapa you buat macam tu? Satu, itu makanan anak murid. Keduanya, tidak well mannered makan macam tu. Dia kata dia pun tak tahu kenapa dia buat, tapi mungkin sebab dia orang miskin. Bila nampak makanan tu tergolek, automatik je, janganlah makan. Jadi cerita tu tak ada bukannya novel agama, ya, tapi bila kita baca, kita rasa seronok sebab dia menceritakan tentang kehidupan manusia. Budak-budak tipu dia, surat cuti tipu, kononnya mak ayah tulis, saya tak dapat datang semalam sebab ini. Saya tak dapat datang semalam sebab ni. Dan mereka bagi surat tu kepada Frank McCourt ni. Frank McCourt ni terima je. Budak-budak dia semua mengumpat di belakang. Cikgu McCourt ni bodoh. Sebab percaya dengan kita punya surat palsu ni. Di hujung semester, dia kemukakan, rupanya semua surat itu dia compile dan dia namakan The Arts of Excuse. Dan dia gunakan itu untuk mengajar English literature dalam kelas dia. Jadi bila saya baca novel tu, saya rasa seronok baca. Walaupun dia bukannya buku agama ke apa ke, tetapi kehidupan manusia. So point saya ialah, walaupun tak cukup, tapi kita kena cari jalan supaya kita ni berminat dengan manusia. Bila pergi travel, pergi Turki, pergi Europe, kita berminat dengan apa? It's okay untuk berminat dengan landscape yang cantik, untuk berminat dengan bangunan-bangunan bersejarah. Tetapi yang lagi bagusnya kalau kita berminat dengan manusianya. Berminat ni maksud saya minat untuk meninjau lah, bukanlah minat yang tu. Bukan minat yang tu kan. Jadi supaya ada rasa kasih sayang kepada manusia, barulah kita boleh mudah untuk membantu orang ramai. Dalam sejarah Daulah Osmaniyah, ada dua haiwan yang terkenal dilayan dengan baik, lebih daripada haiwan yang lain, iaitulah burung merpati dan kucing. Ya. Kalau kita pergi ke setengah-setengah kawasan Daulah Osmaniyah, kita akan nampak ada tiang-tiang yang dibuat macam rumah burung, ada ukiran, ada bulan bintang, dan itu adalah tempat di mana orang memberi makanan kepada burung-burung. Begitu juga dengan kucing-kucing. Ambassador Austria pada tahun 1600 something, ketika menjadi ambassador di Daulah Osmaniyah, dalam catatan dia mengatakan di Daulah Osmaniyah semua yang keras dan ganas dilembutkan. Maksudnya yang dilembutkan itu dengan servis tadi ni. Jadi bila kita sebut tentang sedekah jariah, saya simpulkan, saya tak nak melalukan panjang dah, tak tahu nak cakap apa dah, ya. Habis dah. Hak tu je ilmunya. Saya tak panggil dah lepas ni, ya. Dah tak tahu nak cakap apa dah. Apa ni, kita nak memberitahunya bahawa bila kita nak bersedekah, kita nak menjadikan sedekah kita itu satu legacy, kita kena plan sedekah kita itu menjadi sedekah yang optimum. Dan kalau kita mengambil contoh institusi wakaf Daulah Osmaniyah, saya ulang balik, Daulah Osmaniyah menekankan dua komponen, iaitu infak, keluarkan harta, dan perelokkan sumbangan tersebut. Maknanya bila you nak buat satu projek, you buat 360 degree. Khairat, institution wakaf, akarat adalah yang komponen-komponen revenue yang diletakkan beriringan dengan wakaf yang asal tadi untuk generate income supaya wakaf itu function sampai sekarang. Tanpa wakaf, saya tak rasa Daulah Osmaniyah, saya tak rasa Turki sekarang ialah tempat yang menarik untuk dilawat. Bursa, apa yang ada di bursa kalau tak ada wakaf? Yunus Emre yang tulis kata tu, dalam satu catatan, dia kata, lahir di rumah sakit wakaf, diberi makan dengan wakaf, pergi belajar di sekolah wakaf, menganggur, berteduh di bawah tempat berteduh wakaf, tumpang makan di institusi wakaf, mabuk pun dengan barang wakaf, kemudian sakit masuk hospital dengan wakaf,
Mati, disempurnakan jenazahnya itu dengan kapan wakaf dan dikebumikan di tanah wakaf. Dia kata, nak menggambarkan bila budaya suka memberi sampai ke tahap itu, orang hidup dalam satu setting ekonomi yang berbeza. Ya, sehingga tidak ada sesiapa yang sepatutnya terabai, tercuai. Jadi macam mana kita nak hidupkan benda itu? Saya kira itu adalah kita boleh explore semua, tapi tuan-tuan dan puan-puan sebagai komuniti yang berada di Manchester dan sekitarnya boleh memikirkan apakah bentuk contribution yang boleh dibuat untuk membangunkan komuniti. Dan ingat, kita apabila memberi RM50, sedekah 5, memanglah sekejap 45, tetapi dia akan menarik lebih banyak kebaikan yang datang, terutamanya rasa bahagia. Ya, erti hidup pada memberi. Silakan. Ya. Wassalam. Itulah. Okey. Okey. Okey, okey. Mencium anjing, okey. Okey, itu menandakan telah tamatlah pembentangan tadi. Dan beralih kita kepada sesi kepala ke kepala. Hati ke hati lepas ni ya. Jadi kepala ke kepala. Terima kasih Kak ya. Saya bukanlah orang yang, saya bukan hajigoogle.com ya. Ada jawapan untuk semua soalan. Pertama sekali, sekurang-kurangnya itu yang saya cakap pada diri saya lah. Kita mesti menjadi manusia yang setia dengan kebenaran. Individually, you must hold that as your principle. Setia dengan kebenaran. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nak jawab soalan yang Kak tanya tadi, mendatangkan satu cerita dalam surah An-Nahl. Apabila Pemaisuri Sabak ya, di Yaman mendengar berita tentang Raja Sulaiman nak datang, dia takut. Lalu dia menyatakan kerisauan dia yang Allah sebut dalam Quran. Kata Pemaisuri Sabak, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhillah. Kata Pemaisuri Sabak, raja-raja kalau masuk ke sebuah negeri, mesti dia akan rosakkan negeri itu dan orang-orang terhormat di negeri itu akan dihina. Maknanya Pemaisuri Sabak khawatir kalau Raja Sulaiman datang, nanti kerajaannya akan dimusnahkan dan orang-orang besar akan dihina. Sebab itu adalah berdasarkan pengalaman dia. Siapakah Pemaisuri Sabak? Seorang wanita menyembah matahari pada masa itu. Apakah statement Pemaisuri Sabak itu betul? Di hujung ayat tu Allah sendiri yang jawab. Allah kata apa? Wa kadzalika yaf'alun. Raja-raja memang kebanyakannya macam tu. Maksud dia merujuk kepada statement tadi. Maksudnya, walaupun yang menyebut statement itu adalah seorang perempuan yang kafir, kalau orang utara kata yang kapiak, ya, yang tidak beriman kepada Allah, musuh Allah, tapi oleh kerana statement dia betul, maka Allah sendiri acknowledge statement tersebut. Allah kata, wa kadzalika yaf'alun. Raja-raja memang macam yang Pemaisuri Sabak describe. Kata Syekh Qaradawi, itu menunjukkan ketinggian agama Islam, iaitu Islam sangat memuliakan kebenaran. Sehingga kalau kebenaran itu disebut oleh orang yang bermusuh dengan kita sekalipun, the truth remain truth. Maka, bila timbul isu-isu yang macam ni, satu perspektifnya ialah sejauh mana kita setia dengan kebenaran. Bila kita menegur, adakah kita menegur demi kebenaran? Apabila kita ditegur kerana kita buat salah, adakah kita sanggup mengakui kesalahan itu demi kebenaran? Bukan untuk kita. Jadi saya bukan Tuhan untuk meneropong hati manusia. Tetapi cukuplah kita ambil perspektif itu. Apabila ada pihak yang tersilap, ada pihak yang menegur, mereka berdua sedang diuji. Dr. Mazhar diuji tentang motifnya menegur,
Ustaz Kazim, Ustaz Kazim diuji kerana sedang menerima teguran, dan kita yang membaca berita itu juga sedang diuji bagaimana kita mengambil iktibar dari kejadian itu. Saya rasa tu je lah yang saya boleh nak jawab. Selebihnya, Dr. Mazhar, Ustaz Kazim, roti jala, kari ayam, type di google.com, tekan. Ada banyak jawapan, pilih mana yang sesuai. Tu je lah ya, saya tak berani. Basically, saya selalu ingatkan pelajar-pelajar kat sekolah, kawan-kawan, keluarga diri sendiri, ya. Dalam hidup ni jangan sibuk dengan isu, tetapi sibukkan dengan ilmu. Bila ada isu berlaku, spontaneously yang kita akan fikirlah, what is the knowledge behind the issue? Focus on the knowledge, put aside the issue. Because semua isu yang datang adalah peluang untuk belajar satu ilmu. Tetapi biasanya buat masa ini nampak bila isu datang, kita blended, tenggelam dalam isu, tak sampai pun ke ilmunya. Ya, agak rugilah di situ. Kemudian yang kedua, yang ketiga hudud, yang kedua tadi tentang apa? Oh, mencium anjing. Ya. Sama, saya rasa boleh jugalah dikaitkan dengan yang pertama tadi. Kadang-kadang disebabkan oleh kelemahan kita dalam beberapa aspek. Kalau istilah orang kampung saya, orang Perak ni, orang Perak kata perak. Perak ni, dia baru jumpa macam kera jumpa bunga. Jumpa bunga, ya. Teruja terlebih. Sedangkan pendapat fiqh yang mengatakan bahawa pegang anjing tak perlu samak, contohnya, adalah pandangan yang sangat biasa. Tapi sebab kita yang tak membaca, bila kita jumpa, OMG, rupa-rupanya ada yang kata tak payah samak. And then kita pun create havoc. Masa saya berbual dengan kawan saya di zaman ada Facebook, kawan saya tanya saya, apakah terjemahan yang paling baik untuk title sebuah buku yang dikarang oleh Iqbal, ya, pujangga daripada subkontinen. Adalah orang komen bawah tu, wow, Ustaz baca buku Iqbal. Macam dahsyat sangat baca buku Iqbal. Entah bapak kamu pun dulu baca buku Iqbal. Tapi orang-orang dulu tak adalah bising-bising ke apa kan, ya. Ayah saya kerani pejabat agama je, ya, gaji 800 sebulan pada zaman itu. Baca je buku Nakib Al-Atas, ya, baca buku Ihya Ulumuddin Ghazali. Saya rasa bertahun-tahun ayah saya kumpul duit nak beli terjemahan Ihya Ulumuddin. Biasa je. Tapi sekarang ni dia jadi, itulah jadi perak. Ya. Jadi kalau sekiranya kita nak mempromosikan, ya, mempromosikan pemahaman yang lebih baik terhadap sikap kita kepada anjing dan babi, ya, bahawa anjing ini cuma kalau anjing jilat, Rasulullah SAW kata sama. Tapi kalau terkena pinggang anjing, ekor anjing, pipi anjing dan seterusnya, tidak ada nas secara direct menjelaskan bagaimana. Justru ada ulama yang menghadkan sama kalau kena anjing ni setakat kalau kena jilat saja. Yang selebih-selebihnya tak payah. Naik bas kat Manchester, ada orang buat anjing, ekor macam tu. Kena pelajar baru datang kan. Alamak, kena anjing. Dah korek tanah liat belakang rumah, ya. Minggu depan kena halau dengan landlord kan, ya. Tak boleh lah macam tu. Kan, pergi kedai barang-barang bandel ni nak beli baju kulit. Sedapnya pakai baju ni kan. Lepas tu selak, tengok-tengok ada 3 titik, ya. Oleh sebab itu admits, ya, oleh sebab itu, alamak, kulit babi. Maknanya dia telah dipeluk oleh seekor babi ketika memakai jaket tu. Dah cari air tanah liat nak mandi. Ya. Tak perlulah. Sebabnya kalau di Malaysia ada orang daripada beranak sampai mati tak pernah terkena anjing. Ada orang daripada lahir sampai mati tak pernah ada sebarang komunikasi dengan babi. Maka tak kisahlah dia nak pegang pendapat yang sekeras itu. Tapi bila babi, anjing adalah benda harian biasa, pergi rumah supervisor, duduk dekat sofa, bangun-bangun, ada bulu putih kan. Alamak, ni hamster ke apa ni kan? Bukan hamster, insya-Allah anjing kan.
You nak basuh baju. Tapi baju dah masuk dalam mesin basuh. Mesin basuh pula nak dibasuh dengan tanah liat kan. Orang Malaysia sampai buat industri khidmat menyamak restoran dengan hos bomba tu. Tanah. Agama apa ni? Jadi kita marah sebab golongan, saya tak suka guna istilah golongan, mungkin mereka yang berfahaman traditionalist berkeras dalam hal itu. Kita pula yang nampak ada option lain nak repair benda tu, kita nak cadangkanlah dalam bentuk yang mendidik. Jangan kemukakan ia dalam bentuk yang provokatif. Tidak mudah untuk kita mengubah apa yang ada dalam masyarakat. Maka sesiapa yang nak membawa perubahan mesti kuat sabar dan wisdom dia. Ya. Walaupun kata kalau dia cium anjing tu, saya rasa saya tak tahu ya siapa orang ni, saya tak ada tengok gambar sebab saya tak ada Facebook. Macam okey, tapi adalah berlaku ni. Dia cium sebab apa ke? Wallahu alam. Saya rasa kalau tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada Twitter, mungkin tak jadi isu sangat. Tapi bila di snap, ya, kemudian diedarkan, macam-macam lah interpretation yang keluar. Bagi saya, tinggalkanlah benda tersebut, isu tersebut, ambil dia punya knowledge sahaja. Oh, rupa-rupanya ada pandangan-pandangan berkaitan dengan menyentuh anjing semua ni, pandangan berbeza. Kita entertain yang itu je lah. Yang tadi tu, let go je lah. So, ingatan kepada aktivis-aktivis supaya berhati-hati. Kalau kita provoke orang naik semangat, objektif tak tercapai. Orang bergaduh, orang tak sempat nak dengar knowledge dia, orang terus berbalah dan itu merugikan kan. Dan yang ketiga tentang pelaksanaan hudud di Kelantan. Takutnya nak jawab ya. Pelaksanaan hudud di Kelantan ni, mungkin dalam masyarakat kita ni yang mudah kita jumpa ialah satu form of mental distortion, iaitu polarized thinking. Tak A, B, tak B, A. Tak hitam, putih, tak putih, hitam. Sedangkan ada banyak perbahasan adalah pada A plus B minus kat tengah-tengah tu. Yang bersetuju, yang tak bersetuju, ada sebahagiannya bersetuju tak bersetuju itu kerana aspek-aspek teknikal. Ya? Contohnya, kesaksian, polis macam mana nak diposisikan sebagai saksi kepada kes jenayah. Kemudian nak menjalankan hukum-hukum seperti bunuh orang murtad bagaimana, merejam orang yang berzina selepas sudah berkahwin bagaimana. Dan saya tak pergi kat situ sangat sebab saya bukan orang fiqah. Tapi daripada perspektif sejarah, Daulah Osmaniyah 600 tahun, kejadian rejam hanya berlaku 2 kali saja. Dan dua-dua berlaku pada 17th century ketika zaman itu identified sebagai religious fanaticism yang menyulitkan seorang perempuan yang sudah berkahwin berzina dengan jirannya, seorang Yahudi. Kedua-dua mereka telah pada tahun 1660 something, kedua-dua mereka telah dibawa ke hadapan Masjid Sultan Ahmad antara Blue Mosque dengan Hagia Sophia. Mereka ditanam separuh badan dan direjam sehingga mati. Within 600 years, there were only 2 execution. Based on that, adakah itu boleh mencerminkan satu keputusan legal ataupun satu sentimen tidak terkawal? Dia memerlukan kepada kajian yang lebih mendalam. Maka saya termasuk dalam kelompok yang melihat hudud sebagai sesuatu yang boleh membantu memperbaiki beberapa aspek masyarakat, tetapi saya rasa masanya belum lagi, dan itu bukan bermakna tinggalkan, tetapi kena hard work kepada aspek memperbaiki masyarakat. Sistem-sistem technicality dekat sana sini apa semualah. Khawatirnya, taklah panjang sangatlah cakap. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Kesimpulannya ialah bila saya nak bercakap tentang hudud dalam khutbah Jumaat, kali terakhir saya khutbah Jumaat 3 tahun yang lalu. Lepas tu sudah tidak berkhutbah dan dalam kurungan mungkin tidak boleh berkhutbah. Ya. Saya sebut tentang hudud dari perspektif lain. Saya tajukkan khutbah Jumaat saya tentang hudud itu dengan tajuk ketakutan. Maksud dia, Allah mencipta rasa takut dalam diri manusia sebagai defense mechanism
supaya dia tak mudarat. Duduk tempat tinggi, takutnya supaya selamat. Api, panasnya, takut supaya dia selamat. Maka manusia perlu kekal ada rasa takut dalam dirinya, kerana takut itu berfungsi untuk menjaga dia dan persekitaran. Masalah yang timbul apabila ketakutan itu hilang. Dan lebih berbahaya apabila hilangnya ketakutan itu dari jiwa pembuat jenayah. Pembuat jenayah tak takut. Bila pembuat jenayah tak takut, datanglah hukuman yang macam mana pun, dia tidak mengurangkan jenayah tersebut. Kerusi elektrik, Green Mile, gitu kan, sangat kejam, jenayah meningkat. Tembak kepala, jenayah meningkat. Maknanya penjara 500 tahun. Kat UK dulu ada satu kes beberapa ratus tahun penjara. Maknanya mati hidup balik, tak bebas juga. Ya? Termasuklah kes Dr. Harold Shipman. Saya ingat lagi cerita dia. Dr. Harold Shipman seorang GP somewhere dekat tengah ya. Ya. Maknanya dia telah intentionally membunuh ramai pesakit dia. Akhirnya dia di penjara, kita nak hukum dia. Dia dibunuh diri pula kan. Geram kita tengok dia. Apa dia? Tapi jenayah tak dapat dikurangkan. Manakala yang lebih membimbangkan ialah apabila bila penjenayah sudah tidak ada rasa takut, jenayah sudah tidak kenal orang tu parti politik mana, semua orang hidup dalam ketakutan. Ya, kalau di island, masa saya duduk island dulu, rumah pagar tak ada, grill tak ada, yang adanya pusing kunci 2 kali, tak masuk rumah. Alhamdulillah tak pernah berlaku kes pecah rumah ke apa, tak ada. Tapi ya Allah, di kampung halaman kita, pagar batu, kalau boleh nak buat pagar elektrik kan kalau boleh. Pagar batu, grill, kunci besar penumbuk, rumah terbakar, mati tak boleh keluar. Tidur malam bukan risau batu permata dirompak, besi tutup lubang jamban dicuri orang. Bukan setakat besi tutup lubang jamban dekat rumah, landasan kereta api dicuri orang. Akhirnya orang hidup dalam keadaan tertekan, stres. Tiba-tiba bila kita kata pencuri potong tangan, macam mana pencuri potong tangan ni kejam, jadi kecoh, macam pelik sedikit. Bila sebut yang itu, orang jadi macam bimbang. Jadi saya emphasize dalam khutbah Jumaat, rasa takut adalah sesuatu yang Allah letakkan dalam hati manusia. Bila Allah cabut rasa takut, manusia hidup dalam ketakutan. Dan untuk mengembalikan rasa takut itu, ada benda-benda yang Allah suruh kita kena buat, maka hudud ini mungkin kita kena pertimbangkan. Tetapi nak buat, kena buat mengikut asas-asasnya. Jadi kita harap benda tu berakhir dengan sesuatu yang baik lah mudah-mudahannya. Ya, tak apa, lagi pun tak apa. Okey. Okey. Merujuk kepada pengisian hari pertama hari itu, ada 6 kategori ilmu. Saya ada sebutkan bahawa hudud ialah satu topik, tetapi untuk membicarakannya, dia adalah interdisiplin. Ada aspek fiqahnya, ada aspek sejarahnya, ada aspek sosiologi dan ekonomi dia, dan juga ada aspek paling utama dia ialah perundangan dia. Jadi saya, oleh kerana saya bukan orang undang-undang, saya tak boleh nak jawab. Kalau saya nak jawab, nanti saya takut saya mereka-reka. Rujuklah kepada pakar-pakar dari bahagian perundangan, adakan seminar, ajak mereka datang dan berbicara mengenai hal tersebutlah. Saya cuma setakat yang saya sebutkan tadilah pada bahagian yang saya boleh sentuh tu. Yang selebihnya sebagai sebahagian daripada resolusi program ini,
saya memilih untuk tidak jawab kerana ia di luar pengetahuan saya. InsyaAllah. Namun kalau ada pakar-pakar tu silakanlah ya untuk jawab. Kita harap supaya akhirnya yang baik itu yang datang kepada masyarakat, mudah-mudahan kan ya. Wallahu alam. Ya, silakan. Okey. 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 Susah juga tu, kena tanya orang MAPIM tu kan ya. Boleh menjawabnya secara hands on kan ya. Tetapi semalam saya terfikir, tapi saya tak ingat pun nak menyebutnya, dah balik terfikir balik. Kalau kita melihat macam musibah-musibah yang zahir ya, macam yang dihadapi oleh komuniti Rohingya di Palestin, di Syria, mudah untuk kita define itu sebagai satu musibah yang perlu dibantu. Tetapi kalau musibahnya adalah musibah yang tersembunyi, orang tak nampak benda tu musibah. Dan bila orang tak nampak benda tu musibah, kita tidak melihat apa yang kita buat itu sebagai satu usaha untuk menyelamatkan. Jika dibandingkan kesesakan hidup, tekanan akibat bencana-bencana yang berlaku itu tadi, dengan masalah anak tak kenal Tuhan, bukan keraslah bunyinya, anak tak kenal Tuhan, kita tak tahu nak handle keluarga, kemudian rumah tangga berkecamuk, pemahaman kita terhadap agama tunggang langgang, compang camping, kita susah nak define benda tu sebagai satu musibah yang perlu dibantu dan perlu dirawat. Sedangkan itu juga satu keperluan dan ini juga satu keperluan. Jadi pada pandangan saya, kalau saya ada 10 pound dan saya terpaksa memilih nak bagi 10 pound tu kepada orang menderita ke kepada Kem Misali, saya pilih untuk bagi pada orang yang menderita. Tapi kalau saya ada 50 pound, saya ada 100 pound, saya rasa saya tidak akan mempolemikkan dua benda yang tidak berpolemik ini. Nak bagi ke situ bagilah, nak sumbang ke sini pun sumbanglah. Kerana tanpa sumbangan itu pun program ini masih mengalami cabaran dan susah nak buat. Tapi memang susah nak dijelaskan. Sebab saya di Malaysia pun, masa saya menjalankan program-program ini secara berbayar, sebab ada orang suka dekat kuliah maghrib, dekat masjid yang percuma. Ada orang dia suka datang bilik seminar, duduk, belajar sepenuhnya, kondusif, siap dengan nota apa semua, one day crash course, settle, dia lebih suka yang itu. Jadi kita buatlah program-program yang macam tu. Seminar Ibrah mengambil teladan daripada surah Al-Kahfi, 2 hari buat. Dengan yuran let's say RM250 untuk 2 program, makan minum serta handout dan lain-lain. Ramai orang datang, tetapi dia punya bingit dalam masyarakat dia, menjual agama, memperdagangkan agama, tak, sikit-sikit okeylah, tapi bila banyak sangat kita rasa serabut. Dan saya cuma boleh memberikan kata putus akhir. Saya kata ceramah RM150 seorang pun saya pergi. Kuliah maghrib percuma dekat surau-surau seluruh KL tu pun saya pergi. Kalau marah program RM150 ni, datanglah program percuma kat surau ni. Ni yang surau pun percuma tak pergi, RM150 dia maki, kamu tak ada kerja lain ke? Istilahnya macam tu lah. Jadi lama-lama fed up lah, malas. Dan saya rasa cara paling mudahnya ialah siapa nak bagi, siapa tak nak bagi, tidak mengapa. Kerana asalkan pihak penganjur ambillah iktibar supaya mengoptimumkan penggunaan sumbangan tersebut. Janganlah dilebih-lebihkan. Contohnya macam Ustaz Rizal, kita bagi dia datang first class Emirates lah contoh kan. Tak payahlah ya, maknanya ekonomi
Ekonomi pun okey dah, asalkan dapat seat belakang yang 2 tu untuk orang besar macam saya ni, bolehlah nak lurus-lurus kaki sikit. Itu pun dah heaven dah ya. Kan? Lepas tu maknanya dari segi makan-makan ni okey lah ya. Janganlah sampai orang kata bermewah-mewah yang over-over sangat. Asalkan yang datang seronok dengan ilmu, baik-baik, balik buat perancangan. Therefore, saya rasa Kemis Hali ni supaya apa yang dipertikaikan tadi tu tak menjadi masalah, tuan-tuan dan puan-puan lah penentunya. Kalau balik program ni, tidur, campak nota buah katil, tahun depan nak pindah rumah baru jumpa balik. Mula nak sarkastik ni sebab esok nak balik Malaysia dah. Apa ni? Maknanya program ni memang sia-sia lah. Memang buang masa. Datang tak dapat apa, anak-anak pun gitu-gitu saja, balik tinggal saja, rugi. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan balik program ni, buat perancangan, bangunkan komuniti, semak balik kandungan halakah mingguan bulanan itu, ada added value yang ditambah, dan saya rasa ia adalah investment yang insya-Allah hasanah, kebaikan yang berpanjangan. So pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadikannya sesuatu yang baik ataupun tidak lah kan. Banyaknya cakap. Okey, minta maaf ya. Itu mungkin lebih kurang lah mungkin respon saya. Ya, silakan. Ya. Okey. 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 Pertamanya saya tidaklah mengkaji wakaf dan sebenarnya. Saya cuma sepintas lalu membaca kerana fokus saya ialah pada topik yang lain. Tapi sikit-sikit tu adalah. Nak kata ada ke tak ada, saya tak berani nak kata ada ke tak ada. Tak pernah came across define kata ada tak ada. Tetapi oleh kerana tokoh yang saya kaji ni, Birgivi Mehmet Effendi 17th century ni adalah seorang public moralist seperti John Stuart Mill dekat UK, dalam peranan dia dalam masyarakat berzaman itu. Dia berdakwah, mesej-mesej dia adalah reflect kepada amalan masyarakat. Maka saya kena cari maklumat tentang amalan masyarakat. Dalam bahasa lainnya, saya kena mencari dosa-dosa orang Daulah Osmaniyah. Apakah benda-benda buruk yang mereka buat? Dan benda tu susah nak cari sebab orang tidak dokumen dengan baik benda-benda buruk yang dibuat. Tetapi bila kita korek tu dalam social history, kita nampak indikasinya menunjukkan bahawa masyarakat Daulah Osmaniyah itu sama lebih kurangnya macam kita. Prostitution dan semua itu ada berlaku. Konflik rumah tangga ada came across. Maka tidak mustahil tentang soal take for granted tadi tu ada. Kalau Yunus Emre punya statement tadi pun, dia kata minum arak pun dengan menggunakan manfaat wakaf. Begitu kan. So macam mana tu mungkin kena check lebih lagi lah. Tapi kalau nak dikaitkan dengan concern semasa kita ni tentang generasi yang ada sekarang ni, pada pandangan saya lah, just sharing, ibu bapa yang macam kita ni, boleh ke macam kita? Macam tuan-tuan dan puan-puan. kita nak susahkan anak kita, mungkin macam tak masuk akal. Kenapa kita nak susahkan hidup dia kan? Kalau boleh kita tak nak mereka menempuh apa yang kita pernah tempuh. Itu ayat yang biasa disebutlah ya. Even kat kampung pun ada orang begitu ya. Kamu duduk dekat atas tu baca buku, jangan kamu sentuh batang getah ni, biar mak abah yang menyembah pokok ni. Ya. Maknanya kerja kamu ialah mengaji sampai jadi ahli korporat. Yang menoreh biar mak ngabah. Oleh kerana anak penoreh ni tak pernah menoreh, dia jadi korporat, kemudian dia jadi keparat. Sebab apa jadi macam tu? Poin semalam kan, ada benda-benda yang kita tak boleh nak ajar, melainkan ia hanya boleh dipelajari melalui kesusahan. Anak-anak kita tidak ada banyak pengalaman menerima rejection. Istilahnya apa nak semua dapat. Ya. Contohnya lah, ada satu kartun,
parent yang permisif, ya. Kan? Anak bawa basikal laju-laju. Lepas tu mak kata, tak apa, tak payah pakai helmet, tak payah perlahankan basikal, biarlah mak baring tengah jalan ni untuk menjadi bumper memperlahankan kamu, kan. Ya. Ada yang sampai macam tu, ya, tidak firm dan terlebih gentle sehingga spoil anak-anak. Maka bagi ibu bapa yang ada kemampuan, kita boleh plan untuk menyusahkan anak sedikit dalam bentuk education. Contohnya, saya pun masih struggle dengan anak-anak. Anak saya nak beli archery, alat pemanah. Ya, dia masuk kelab pemanah. Saya boleh beli alat pemanah tu. Tetapi kalau saya beli, nanti dia tak appreciate. Senang patah ke jalan, tak tahu, misplace, hilang. Sorry. Menyampahnya perkataan sorry tu, kan, ya. Yalah, sorry lah, tapi yang duit aku keluar RM1,000 tu, kan. Jadi saya cakap pada anak saya, kalau nak archery, you have to fundraise your own money. RM1 yang kamu dapat, Abi tambah RM1. Kalau kamu dapat 100, Abi tambah 100. Dan kamu fikirlah sampai mana kamu nak beli. Kalau kamu nak beli archery RM450 yang paling murah tu, it means that you have to fundraise around RM250 or RM300. Balance, Abi tambah. Supaya dia ada rasa susah sikit. Dan dia ada sebab untuk berdoa. Doa, ya Allah, lembutkanlah hati orang tua aku ni. Kedekut benar, duitnya banyak tapi dia tak nak beli, kan. Dia adalah sebab nak berdoa. Tapi kalau apa nak semua dapat, kan. Ayah nak PSP, ting. Ya. Ayah nak basikal, ting. Basikal, Ayah nak pergi Paris, jom. Semuanya dapat. Bila apa nak semua dapat, anak tak jumpa sebab bila masa dia nak berdoa. Ya Allah, tak apalah, semua dah ada. Musibah. Ya. Jadi, walaupun kita boleh bagi segala-galanya, pandai-pandailah mengatur. Saya rasa di sekolah, antara subjek yang tidak diajar, pengurusan keuangan, pengurusan rumah tangga dan juga pemakanan. Malu sikit nak sebut, pemakanan. Ya, itu. Jadi, mungkin yang itulah yang mungkin boleh kita cuba usahakan, kan. InsyaAllah. Wallahualam. Habis dah masa. Ya. Very last one. Tak ada, Oh, ada 10 minit lagi. Okay, je. Silakan, sila. Okey. Okey, terima kasih. Saya cubalah, ya. Yang pertama tu berkenaan dengan perbezaan mazhab tadi, ya. Antara benda yang mungkin boleh kita cari jalan untuk serapkan ia dalam education di sekolah, kalau kita orang sekolah, dan dalam rumah tangga kalau kita adalah pemimpin rumah tangga, ialah untuk mengubah paradigm shifting berlaku, mengubah cara kita memandang perbezaan. Ya, cara kita memandang perbezaan. Dalam beberapa tempat ayat Quran, Allah menekankan tentang bolehnya sangat untuk Allah menjadikan manusia ni monotonous, satu. Tapi Allah dengan sengaja menjadikan manusia itu berbagai-bagai, yang kepelbagaian itu sama ada aset kita ataupun liability kita. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kamilah yang menjadikan kamu itu ada lelaki dan ada perempuan. Maknanya kelelakian lelaki dan keperempuanan perempuan adalah disengajakan oleh Allah. Allah meant untuk lelaki jadi lelaki dan perempuan jadi perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lebih mikro ke bawahnya. Artinya, kalau ada orang kata, susah betul lah rumah tangga kita ni,
Sebab terlalu berbeza. Ya, suami dan isteri. Memang pun dimaksudkan suami dan isteri itu berbeza. Kalau nak sama, lelaki dengan lelaki lah. Memang perempuan lain, lelaki lain. Kalau kita menjadikan perbezaan cara isteri berfikir dengan cara suami berfikir sebagai punca masalah rumah tangga, artinya kita tidak menghormati divine setting yang diletakkan oleh Allah sebagai penyebab untuk sebuah rumah tangga meningkat menjadi lebih baik, hasil formula yang betul mengendalikan perbezaan. Saya bawa kat keluarga dulu. Begitu juga dengan bangsa, begitu jugalah dengan yang lain. Begitulah juga dengan bahasa, bangsa, budaya dan sebagainya. Kuncinya apa? Li ta'arafu. Meanings, bila nampak perbezaan, kena tengok perbezaan itu dengan interest. Wow, menariknya. Ya? Menariknya. Rather than, apa ni? Ya? Kena tukar yang tu. Menarik sebab kita akan hanya rasa benda itu menarik kalau kita suka ilmu. Bila kita suka ilmu, kita nampak perbezaan, kita akan cari ilmunya untuk memahami perbezaan tersebut. Setengah ilmu ada dalam buku, setengah ilmu di alam praktikal. Contoh, masa kami pergi haji zaman student dulu, secara pantas 10 minit tadi kan. Masa kami pergi haji zaman student dulu, kami singgah semayang di sebuah surau tepi padang pasir tengah-tengah malam ni. Semayang maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Maknanya jamak takhir. Lepas ambil wuduk semua, kawan-kawan tolak saya jadi imam. Saya pun ke depan. Kita boleh maghrib dulu baru isyak boleh, isyak dulu baru maghrib ke, ada perbezaan lepas itu kami buat maghrib dulu. Jadi Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammad Rasulullah. Kami pun Allahu akbar. Elok je saya angkat takbir, satu jemaah lain join kami semayang. Allahu akbar. Wah, dia punya takbir. Bila dengar punya takbir tu kita tahulah ni sahabat-sahabat kita daripada India ke Pakistan ke kan. Yang mana mereka itu bermazhab, kebanyakannya bermazhab Hanafi. Dan orang mazhab Hanafi tidak menjamak kosorkan semayang mereka ketika bermusafir. Maknanya, most likely, mereka di belakang saya tu sedang semayang isyak. Kami semayang maghrib. Bila saya duduk je tahiyat akhir, Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Suruh bangun sebab tak cukup rakaat isyak. Dalam hati ni, ya Allah macam mana lah. Dah tak khusyuk dah semayang ni kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia orang tu sepatutnya bangun je lah satu rakaat. Tapi sebab dia orang pun fiqahnya Windows 95. Tak upgrade kan. Dia orang berhenti semayang. Bertengkar dengan kami. Dia orang cakap Urdu, kami tak tahu, tak faham apa. Tapi saya boleh tangkap lah maknanya kenapa semayang isyak 3 rakaat. Nak terangkan tak ada bahasa. Jadi akhirnya kawan kata, udah lantaklah dia orang, jom semayang. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, kami semayang isyak 2 rakaat. Dia orang pula agaknya, oh dia tahu dah dia punya isyak tadi tak sah kan. Dia ulang balik tu, join sekali lagi. Allahu akbar. Lepas 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamuk dia orang. Makin ditegur makin sikit rakaatnya kan. Tadi 3, dah tegur tinggal 2. Kita orang pun naik bah, whatever lah, lantak lah kan ya. Masa itulah saya terfikir, siapa ke sebenarnya yang tak cerdik ni kan. Kalau dia orang tak cerdik, tak apalah kot sebab dia orang tak mengaji. Mungkin. Tapi kami pelajar syariah ni, menjamak qasorkan solat tak wajib. Kalau dah tahu dah ada masalah kat belakang tu, even though you have the right to exercise your understanding untuk semayang isyak 2 rakaat, tapi demi untuk mengelakkan salah faham, 4 rakaatkan sahajalah isyak tu. Supaya tenang kawan-kawan di belakang ni. Dan tidak salah faham. Yang tu buku tak ajar. Yang mengajarnya ialah wisdom. Dalam hidup, pengalaman. Kes yang sama berlaku di cerita banyaklah di Turki. Saya sampai masjid lambat. Semayang Zohor, lebih kurang dalam pukul 3 macam tu. Jamak qasar lah. Orang Turki pun mazhab Hanafi juga Allahu akbar. Elok je angkat takbir, datang orang Turki jadi makmum saya. Allahu akbar. Alamak kan. Lepas habis 2 rakaat saya bagi salam. Dia berhenti semayang. Dia berhenti semayang. Seorang tak kerti bahasa Turki, seorang tak kerti bahasa ni. Lebih kurang lah dia tanya kan. Dia kata, hangi namas kaliyorsun? Kau semayang apa? Kan? Apa Zohor dalam bahasa Turki ni kan ya? Oleh namas kaldem. Saya semayang Zohor. Iki tane neicin? Kan? Kenapa semayang Zohor 2 rakaat? Kan? Lepas tu, saya bermusafir.
Yalah, kenapa musafir semayang Zuhur 2 rakaat? Saya Syafi'i. Saya cakap betul lah, saya Syafi'i. Oh, Syafi'i, minta maaf ya, saya ingat orang Islam kan. Allahu Akbar. Jadi tergamam kan. Dia pun tak tahu tah Syafi'i tu apa bendanya kan. Aku ingat makhluk apa, ingatkan orang Islam, rupanya Syafi'i. Ya. Jadi saya sengaja jawab begitu untuk mengkelakarkan perbezaan mazhab ni lah ya, rather dan menjadikan dia sebagai satu benda yang tense. Pada saya, pertama sekali, sentuh benda itu dengan ilmu. Nak pegang pendapat yang mana pun, mestilah asasnya ialah dengan ilmu yang diajar. Tak mengapalah berbeza, asalkan perbezaan itu dalam rangka ilmu. Jangan sampai semayang maghrib 7 rakaat ke, ya, maknanya sampai macam tu, tidaklah. Tapi Fatihah bismillah kuat tak kuat, kunut tak kunut, benda-benda itu mana-mana sahajalah, asalkan yang diamalkan itu berasaskan kepada ilmu. Orang lain bercakap, abaikanlah. Ya, maksud dia, jangan banyak sangat kita mengambil kira pandangan orang ramai kerana orang tak pernah diam. Di sebuah kampung ada pertandingan memanjat pokok pinang. Ya, memanjat pokok pinang. Maka banyaklah haiwan menyertai pertandingan ni. Prit, tupai tiup whistle ya. Maka segala haiwan, biawak lah, cicak apa semua panjat pokok pinang ni. Oleh kerana pokok pinang ni licin, seekor demi seekor binatang ni jatuh, ketepek jatuh. Awal-awal orang kampung sokong, teruskan, bahagiakan banggakan kampung kita, teruskan. Tapi bila ramai sangat jatuh, pendapat orang kampung berubah. Udahlah tu, nak sangat hadiah kami pun boleh belikan, tak payahlah panjat ya. Dan ramai le patah semangat, gedebek jatuh. Ada seekor je binatang yang buat terti je, jalan naik atas. Orang semua gelak, udahlah tu, turunlah, kami nak balik dah ni ya. Tapi bila dia dah nak sampai kat ujung, kata mereka, ya teruskan, ubah pula. Akhirnya cicak tu menang. Jadi lepas menang, dia adakanlah press conference ya. Untuk temu duga, apakah petua kemenangan cicak ni? Barulah mereka tahu, rupa-rupanya cicak tu pekak. Cicak tu pekak, orang kampung sokong ke tak sokong ke, maki ke kutuk ke, semua dia tak dengar. Yang dia tahu ialah masuk waktu solat awal waktu, bulan Ramadan kena puasa, buat baik pada ibu bapa. Apa orang lain cakap, saya tak dengar. Yang penting saya jadi hamba Allah yang baik, beribadah kepada Allah. Maka dalam hidup ni kadang-kadang biasa-biasakanlah beramal dengan cara hidup cicak pekak tadi. Ya, whatever. Antara dulu itulah. Jadi asasnya ialah kepada asas ilmu. Kalau kita ada ilmu yang cukup untuk menerangkan kepada orang, then it's okay mungkin untuk membuatnya secara yang agak terbuka. Tetapi kalau kita faham, convince, tapi tak boleh terang kat orang, mungkin diskret sedikit lah. Balik kampung kan, dekat kampung di Parit Buntar semalam kak. Ya, katalah di Parit Buntar. Pergi masjid, suami isteri balik daripada Manchester ni, pergi masjid jalan pegang tangan. Dia sampai masjid terus masuk saf. Allahu Akbar. Mak mentua tengok. Ini ikut tarikat mana ni ya? Tak ada ke dia nak ambil wuduk, pegang-pegang tangan terus semayang? Tanya, macam kenapa kamu tak ambil wuduk tadi, tak batal semayang? Ustaz Sizah kata tak batal. Kalau level macam tu, pandai-pandailah bawa diri. Janganlah pergi masjid jalan lengang-lengang tangan, sebab kita tak kerti nak terang kat orang. Maknanya agak-agak lah. Ya? Tapi kalau kita boleh terangkan, boleh fahamkan, kita tahu ingat argument dia, dan it's okay untuk lebih terbuka dalam hal itu. Pada saya tidak ada black and white, tapi berbijaksanalah dalam membawanya. Di sekolah kami mengajar perbezaan mazhab ini dalam bentuk ia sebagai sesuatu yang menarik. So kita letakkan setting, melihat perbezaan sebagai sesuatu yang menarik, dan kemudian pada budak-budak terpulanglah kepada mereka kan ya. Wallahu alam. Ya, saya serahkan pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Azizal kerana bagi ceramah, dan ada perjuangan ekstra lagi, 35 minit ekstra menjawab soalan kami. Jadi sebagai rumusan lah apa yang Ustaz bagi tadi, konsep yang paling penting adalah khairat dan akarat. Itu bersedekah, dan bukan saja bersedekah, kita berterusanlah sedekah tu. Janganlah kita jadi orang yang terpaksa dan tersiksa. Okey untuk menjadi orang menerima, tapi yang terbaik mengikut kata Ustaz, jadilah orang yang memberi dengan penuh kasih sayang.
Dan cara-cara untuk menjadi orang yang macam ini, kita menambah-nambahlah kasih sayang kita kepada manusia supaya senang kita nak memberi. Akhir kata, kalau ikut kata Ustaz tadi, kalau kita nak buat sesuatu tu macam ni lah. Semayanglah kamu sampai semayang tu sayangkan kamu. Okey, akhir kata, sebagai penutup lah semua sekali, apa yang kita belajar, Ustaz tadi bagi nasihat, kita berazamlah dan penuh bersemangatlah untuk meneruskan apa yang kita terus pelajari. Janganlah kita simpan kat mana-mana. Cubalah kita teruskan apa yang kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.